Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan lagi bab 15 iaitu pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Subtopik kita pada kali ini adalah kitar head. Kitar head melibatkan pembentukan usid sekunder dan perubahan ketebalan endometrium mengikut satu kitaran. Dalam kitaran ini, endometrium menjadi lembut dan tebal serta kaya dengan bekalan salur darah. Ini adalah persediaan endometrium untuk penempelan embarayo. Sekiranya persenyawaan tidak berlaku, usid sekunder akan mati dan endometrium akan terurai. Ini menyebabkan pendarahan, iaitu head. Peranan hormon dalam kitar head. Kelenjar pituitari merembeskan hormon perangsang folikel, iaitu FSH, di mana fungsinya yang pertama merangsang perkembangan folikel dan yang kedua merangsang perembesan estrogen. Hormon yang kedua adalah hormon pelutinan. Fungsinya yang pertama merangsang ovulasi, yang kedua menyebabkan pembentukan korpus luteum dan yang ketiga merangsang perembesan progesteron. Manakala ovari pula merembeskan estrogen yang berfungsi pertama memulih dan memperbaiki endometrium serta merangsang penebalan endometrium. Yang kedua, merangsang perkembangan folikel sehingga mencapai kematangan. Dan yang ketiga, merangsang perembesan FSH dan LH. Hormon yang kedua adalah progesteron. Fungsinya yang pertama, merangsang penebalan endometrium dengan menjadikannya tebal, berlipat-lipat dan kaya dengan salur darah bagi persediaan untuk penempelan embarayo. Yang kedua, merencat rembesan FSH dan LH untuk menyekat perkembangan folikel dan menghalang ovulasi. Okey, sekarang mari kita lihat urutan peristiwa dan perubahan aras hormon dalam kitar head. Hari 0 hingga 5. Sebelum kitar head bermula, kesemua hormon berada pada aras yang rendah. Dengan ketiadaan rangsangan daripada progesteron dan estrogen, endometrium yang telah menebal akan luruh dan head berlaku, iaitu pada hari pertama. Kitar head bermula sehari sebelum head apabila hipotalamus merembes hormon perembes gonadotrofin, iaitu GnRH. GnRH merangsang kelenjar pituitari untuk merembeskan hormon perangsang folikel iaitu FSH dan hormon pelutinan iaitu LH ke dalam darah. FSH merangsang perkembangan folikel dalam ovari. Dalam folikel primer, usid berkembang menjadi usid sekunder yang terkandung dalam folikel graft. Sel-sel folikel yang sedang berkembang merembes hormon estrogen. Estrogen menggalakkan kematangan folikel serta memulih dan membaiki dinding uterus. Kehadiran estrogen pada aras yang rendah merencatkan perembesan FSH dan LH melalui mekanisme suap balik negatif. Seterusnya, menghalang perkembangan folikel baharu. Hari 6 hingga 14. Aras estrogen yang semakin meningkat dan memuncak pada hari ke-12 merangsang hipotalamus untuk merembes GnRH
melalui mekanisme suap balik positif. Aras GnRH yang tinggi seterusnya merangsang kelenjar pituitari untuk merembes lebih banyak FSH dan LH. Aras LH yang meningkat sehingga mencapai kemuncak pada hari ke-13 merangsang ovulasi pada hari ke-14 dan usid sekunder dibebaskan dari folikel graft. LH juga merangsang tisu folikel yang tertinggal untuk membentuk korpus luteum. Hari 15 hingga 21. Korpus luteum dirangsang oleh LH untuk merembes hormon progesteron dan estrogen. Gabungan progesteron dan estrogen merencat rembesan FSH dan LH oleh hipotalamus melalui mekanisme suap balik negatif. Ini menghalang perkembangan folikel yang baharu. Progesteron merangsang endometrium menjadi lebih tebal dan kaya dengan salur darah. Ini adalah persediaan untuk penempelan embrio sekiranya persenyawaan berlaku. Hari 22 hingga 28. Jika persenyawaan tidak berlaku, penurunan aras LH mengakibatkan korpus luteum merosot. Maka, rembesan hormon progesteron dan estrogen dihentikan. Tanpa rangsangan daripada progesteron dan estrogen, endometrium akan luruh dan haid berlaku. Aras progesteron dan estrogen yang rendah tidak lagi merencat hipotalamus dan kelenjar pituitari, maka GnRH dirembes semula dan seterusnya merangsang rembesan FSH dan LH. Kitar haid yang baharu bermula dengan perkembangan folikel baharu. Jika persenyawaan berlaku, korpus luteum terus berkembang, maka progesteron dan estrogen terus dirembes. Ini menyebabkan endometrium terus menebal bagi menyokong perkembangan fetus. Okey, mari kita lihat apakah dia sindrom pra-haid. Sindrom pra-haid adalah gejala yang berlaku sebelum haid. Biasanya dialami antara 7 hingga 14 hari sebelum hari pertama haid. Sindrom ini berlaku akibat ketidakseimbangan aras estrogen dan progesteron dalam kitar haid. Antara gejala yang berlaku adalah keletihan, sakit kepala, cepat marah dan ketegangan emosi. Jadi, apakah pula sindrom putus haid? Sindrom putus haid berlaku dalam lingkungan usia 46 hingga 50 tahun, iaitu apabila ovulasi dan haid terhenti secara semula jadi. Peningkatan usia menyebabkan estrogen dan progesteron kurang dirembes akibat berkurangnya pengaruh rangsangan LH dan FSH terhadap ovari. Pada peringkat ini, ovari berhenti menghasilkan ovum. Individu tersebut tidak lagi berupaya menghasilkan zuriat. Antara gejala-gejala sindrom putus haid adalah yang pertama, tidak dapat tidur, sering berpeluh, muram dan cepat marah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye.